Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Organizing Committee yang menjemput saya untuk memberikan ceramah pada hari ini. Saya Dr. Rusrinda Mustafa, pakar perubatan juga pakar buah pinggang di Hospital Chancellor Tunku Muflis. Tajuk kita pada hari ini saingi buah pinggang anda. Baik, biar saya share skrin dulu. Baik, saya rasakan CNE pada hari ini bertepatan dengan kehadiran sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang akan berlangsung di seluruh dunia pada 11 hari bulan 3 2021 untuk tahun inilah ya. So sambutan ini merupakan sambutan yang diadakan setiap tahun di negara kita. Jadi bila saya dijemput untuk memberikan ceramah pasal berkenaan macam mana kita nak sayang buah pinggang, so saya automatically rasa teruja untuk berkongsi informasi ya. Sedikit pasal World Kidney Day. Ia adalah satu kempen global yang dijalankan untuk meningkatkan awareness tentang kepentingan buah pinggang kita, dan dia diadakan di seluruh dunia ya. Kita nak menekankan kepentingan cara-cara untuk kita mengelak masalah buah pinggang, memahami faktor risiko buah pinggang, dan sekiranya kita mempunyai buah pinggang, macam mana kita nak hidup bersama masalah tersebut. Ini adalah satu inisiatif bersama ya daripada International Society of Nephrology, juga International Federation of Kidney Foundation, juga dengan kerjasama kita punya society, Malaysian Society of Nephrology Malaysia. Baik, kalau kita tengokkan World Kidney Day ini start daripada tahun 2006 lagi. Setiap tahun dia mempunyai tema-temanya yang tersendiri. Pada 2006, basically your kidney is okay, dan seterusnya lah ya, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini. Dan pada tahun 2021, basically tema kita pada tahun ini adalah living well with kidney disease. Ya, so kita boleh tengok dekat website dan kita boleh maklumkan apa itu masalah buah pinggang dan bagaimana kita nak menghadapinya sekiranya kita mengalami buah pinggang. Seelok-eloknya kita tiada masalah buah pinggang. Seperti yang saya kata tadi, sambutan pada tahun ini adalah pada 11 Mac 2021. Baik, berbalik kepada tajuk CNE kita pada hari ini, sayangi buah pinggang anda ya. So saya akan sedikit menceritakan bagaimana beban ya masalah buah pinggang di Malaysia, dan kita perlu tahu bila kita dah faham beban, kita perlu tahu apa fungsi buah pinggang itu sendiri. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So kita kena tahu fungsi buah pinggang, definisi masalah buah pinggang, penyebab-penyebabnya, kalau kita ada masalah buah pinggang, apa treatment-treatment pilihan yang ada, and yang paling penting sekali adalah bagaimana nak menjaga kesihatan buah pinggang untuk saya nanti. Baik, kalau kita melihat kepada beban buah pinggang, seperti mana yang kita maklum, data ni saya extract daripada National Renal Registry Data daripada tahun 1969 sehinggalah yang terbaru pada 2012 data collections ya. Kita dapati amat menakutkan sekali bahawa masalah kencing manis bukan saja kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ya, only sekarang, tetapi bagi saya masalah kencing manis menyebabkan kerosakan buah pinggang adalah masalah pandemik yang sudah lama kita hadapi ya. Saban tahun kencing manis menjadi juara dalam penyebab kepada kerosakan buah pinggang. Kalau kita tengok daripada data ni, bar yang warna biru tu ya, sehingga tahun 2018 70% pesakit-pesakit baru yang menjalani rawatan dialisis adalah disebabkan kerosakan buah pinggang. Ya, kencing manis musuh utama kita. Kemudian diikuti oleh masalah tekanan darah tinggi ya, dan seterusnya. Begitu juga data ini menunjukkan jumlah pesakit yang menjalani rawatan dialisis saban tahun. Kalau kita tengok kat sini ya, nombornya bertambah ya. Pada tahun 2017 3 tahun lampau, 4 tahun lepas jumlahnya menjangkaui ya 40,000, dan yang terkini actually jumlah pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis di Malaysia almost sekarang ni dekat 45,000 dah ya. So
Banyak. So saya percaya kalau kita faham punca kerosakan buah pinggang, di mana terutamanya adalah kencing manis, kita dapat merawat kencing manis. Elakkan kencing manis itu adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk mengelakkan masalah buah pinggang. Begitu juga graf ini menunjukkan usia mana yang dapat masalah buah pinggang. Kalau kita tengok kat sini ya, pada graf yang age lebih daripada 65 tahun, yang warna merah, dot warna merah ni, ya, sejak tahun 2000, ya, grafnya makin naik, mencanak naik, amat menakutkan, ya. Maknanya kalau kita pencen pada umur 65 tahun, sepatutnya kita nak kekal sihat. Kalau kita tengok kat sini, di usia kita untuk berehat, di usia kita retire, ya, kita dapati kalau kita tak menjaga kesihatan kita sekarang ni, kita dapati mungkin di usia untuk kita pencen nanti, berehat nanti, kita dapati kita berisiko untuk menghadapi masalah kerosakan buah pinggang. Yang amat menakutkan juga, kita dapati pada slide ini, ya, masalah kerosakan buah pinggang makin meningkat pada usia yang masih bekerja. Ya. Kita tengok dot yang warna hitam ni. Ya. Walaupun kita masih bekerja, ya, banyak antara kita sekarang mengalami masalah penyakit-penyakit kronik dah. So kita tak mahu benda ni. Dan kita tak mahu usia yang muda, ya, 35 hingga 44 tahun yang ni, graf ni makin meningkat. Kita kena elakkan benda ni berlaku. So kita kena jaga kesihatan kita. Baik, bukan saja perlu untuk mengetahui berapa nombornya, siapa berisiko tinggi. Ya. Kalau dalam kisah COVID, kita tengok R0. Ya. Tiap-tiap hari kita dengar Datuk Gigi kita bercakap pasal R0. Ya. Forecast, ya. Kita boleh membuatkan estimate. Ya. Termasuk juga masalah kerosakan buah pinggang. Kita estimate pada tahun 2040, di mana lebih kurang 20 tahun daripada sekarang, atau 19 tahun daripada sekarang, ya, kita dapati jumlah keseluruhan pesakit yang terpaksa menjalani rawatan dialisis atau mengalami masalah kerosakan buah pinggang menjangkaui 100,000. Ya, kalau kita tak ambil, ya, tindakan zaman sekarang, masa sekarang ni, mana-mana yang berisiko, so bermaksud 20 tahun daripada sekarang, kemungkinan besar kita antara penyumbang kepada nombor pertambahan nombor jumlah pesakit yang menghadapi kerosakan buah pinggang. Kenapa kita risau? Sebab bila kita cakap pasal buah pinggang, hanya bukan bercakap berkenaan kerosakan, tetapi juga memakan, ya, jumlah kos rawatan yang amat tinggi. Ya, pada tahun 2020 saja, kalau kita tengok kat sini, untuk merawat, ya, pesakit-pesakit buah pinggang baru yang mengalami kerosakan buah pinggang adalah around 300 juta ringgit, ya. And kalau kita mengambil kira kesemuanya yang mengalami kerosakan buah pinggang yang terpaksa dirawat, kosnya adalah menjangkau 1.5 bilion, ya. Pada 2040 kita menjangkau jumlah ini, ya, double, ya, sekali ganda, ya, kepada 3.1 bilion ringgit Malaysia. Itu adalah jumlah yang amat berat, untuk ditanggung oleh kita punya authority. Ya. Jadi kita dah fahami akan bebanan, ya, kekangan, possible kekangan keuangan di masa akan datang. Jadi kita kena perlu faham, ya, bahawa kita mempunyai buah pinggang yang amat amazing, ya, yang amat sempurna. Ya. So buah pinggang ini penting untuk mengekalkan kesihatan kita. Dan buah pinggang kalau kita maklum, dan saya yakin semua maklum sekarang, adalah saiznya lebih kurang sebesar penumbuk, ya, bentuk kekacang, ya, di bahagian pinggang kita, dan dia terletak pada bahagian dalam, deep in the abdomen, bahagian retroperitoneum di belakang, di bawah tulang ribs kita. Okey, ini gambar yang menunjukkan kedudukan sebenar buah pinggang kita. Kalau kita tengok di sebelah kiri, ya, gambar ni, kalau kita lihat pandangan hadapan, kita tak nampak buah pinggang tu, sebab buah pinggang berada di belakang retroperitoneum. Okey, kalau kita tengok daripada pandangan belakang, okey, di situlah terletaknya dua buah pinggang kita di bahagian belakang loin kita, ya, dan dia merupakan satu struktur berbentuk beans, ya, kekacang,
dihubungi oleh ureter ke pundi kencing dan ke urethra untuk membuang bahan kumuh. Kita ada 2 buah pinggang, ya. Ideally kita ada 2 buah pinggang, kiri dan kanan. Okey, buah pinggang yang kita ada dua biji ni di bahagian belakang kita ni amat sempurna, di mana setiap buah pinggang tersebut mempunyai lebih kurang 500,000 ke 1 juta millions of nephrons. Nephron tu maksudnya apa? Adalah entity, functioning unit untuk buah pinggang kita. Dalam otak, kalau dalam brain kita ada neurons, ya. Buah pinggang kita ada nephrons. Struktur inilah yang menjalankan fungsi bahan kumuh, penapisan, kepada buah pinggang kita. Kita ada 1 juta, ya, average, ya, di setiap buah pinggang. So seorang manusia mempunyai around 1 ke 2 juta nephron di setiap buah pinggang kita yang menjalankan fungsinya 24/7, ya, yang kita perlu jaga, ya. Kalau anda lihat di sini, ini bentuk buah pinggang kita, ya, dia ada cortex, dia ada medulla, ya, bahagian luar cortex, ya, bahagian dalam, okey. Di situlah terletaknya struktur nephron. Kalau kita tengok lebih dalam lagi, inilah terletaknya struktur daripada bekalan darah, glomerulus yang menjalankan fungsi-fungsi penapisan, bahan kumuh, elektrolit, semuanya, dan akan melalui satu proses yang amat detail, kemudian akan keluarlah produk bahan kumuh yang kita panggil air kencing. Prosesnya amat kompleks. Okay? So, dari segi umumnya, fungsi buah pinggang yang kita perlu maklum adalah nombor 1, dia membuat air kencing, ayat mudah, ya. Dia memastikan kesihatan badan kita dengan tahap fluidsnya dalam badan kita yang balance, ya. Tak banyak, tak kurang. Kalau kita minum banyak air, so kita mampu untuk keluarkan air itu semula. Kalau kita berpuasa, kita dry, so buah pinggang akan retain the water. So kencing kita akan concentrated. Itu fungsi dia. Dia memastikan fluids balance terkawal, ya, dalam badan kita. Yang kedua, untuk membuang setiap waste product, setiap benda-benda yang kita makan, ya, daripada gastrointestinal tract kita kunyah, kita makan, masuk ke perut kita, akhirnya buah pinggang, mana-mana bahan kumuh yang terhasil akan dibuang melalui buah pinggang. Itu sebab dalam aspek penjagaan buah pinggang banyak kita berbalik kepada konsep tengok balik apa yang kita makan, ya. Dia juga penting untuk mengawal bahan-bahan kimia, chemical balance, ya, elektrolit lah, yang potassium, sodium, urea, creatinine, termasuk asid dalam badan, asid, the pH dalam badan, ya. Yang keempat, buah pinggang juga adalah organ utama yang mengawal tekanan darah. Buah pinggang mampu menghasilkan renin, hormon renin untuk mengawal tekanan darah. Ya, kalau kita tak sihat ataupun tekanan darah kita drop, buah pinggang akan respon kepada penurunan tekanan darah tersebut dengan menghasilkan renin yang tinggi untuk maintain perfusion ataupun bekalan darah kepada buah pinggang dan organ-organ yang lain. Buah pinggang juga membantu dalam penghasilan sel-sel darah merah. Buah pinggang kita menghasilkan erythropoietin. Erythropoietin ni bila dihasilkan oleh buah pinggang, dia akan menjadi some sort of supervisor kepada bone marrow kita untuk menghasilkan sel darah merah yang sempurna. Kalau tiada erythropoietin, bila buah pinggang rosak, sel darah merah kita akan turun. Okay? Dan buah pinggang juga memainkan peranan untuk mengawal kesihatan tulang, ya, regulate bone metabolism. Baik, so untuk faham lebih lanjut, ya, sekiranya buah pinggang kita rosak, apa akan berlaku kalau kita faham tentang fungsi-fungsi buah pinggang tadi? So kita akan faham kesan kerosakan buah pinggang. Antara kesannya adalah water retention, kaki kita akan bengkak, air kencing kita akan kurang unnecessary lah, ya. Reduce urine output ataupun water retention, ya. Kita akan dapat kesukaran bernafas because of air masuk dalam paru-paru, ataupun ascites, ya, bengkak pada bahagian abdomen, water retention dekat bahagian abdomen, ya, kaki bengkak, yang tu biasa kita tengok, ya. Yang kedua, kerana kita tak dapat mengeluarkan bahan kumuh, bahan toksik, ya, urea, creatinine akan naik bila kita cek darah. Kita akan dapat tanda-tanda kerosakan buah pinggang. Ini yang kita guna istilah sebagai uremic, tanda-tanda uremia, ya. Kita loya, muntah, rasa badan tak larat, ya, tidak bermaya,
susah nak tidur, tak boleh nak fokus, tak ada tenaga, ya. Ini semua mungkin di atas di atas sebab retention bahan kumuh, ya. Again, ya, kerana kerosakan buah pinggang, kita selalu dengar orang yang mengalami kerosakan buah pinggang mengalami masalah potasium yang tinggi, fosfat yang tinggi, badan dia berasid, ya, dia ada protein dalam air kencing, blood pressure tinggi, ya, boleh dapat anemia, kurang sel darah merah, dan juga mereka eventually kalau kerosakan buah pinggang tak terkawal, ya, boleh menyebabkan hyperparathyroidism dan menyebabkan kereputan tulang, ya. So, bercakap pasal masalah buah pinggang, pada dasarnya kita kategorikan kepada dua, tetapi in between tu dia ada satu istilah yang kita panggil acute kidney disease. Acute kidney injury, ramai yang tahu, ya, kerosakan buah pinggang yang berlaku sementara. Ya, banyak penyebab insult dia dan dia berlaku. Selepas itu chronic kidney disease. Chronic kidney disease adalah kerosakan buah pinggang di mana kerosakan tersebut kekal melebihi 3 bulan. Kalau contoh kata bulan Januari diberitahu rosak buah pinggang, bacaan kreatinin dalam 200. Bulan 5 pun bacaan 200 ataupun 250. So bacaan yang abnormal yang telah kekal melebihi 3 bulan ini justify bahawa pesakit tersebut mengalami kerosakan buah pinggang kronik. Ya, buah pinggang kronik. Acute kidney injury adalah kerosak buah pinggang yang sementara, bermaksud ada potensi kerosakan tersebut kalau kita rawat dengan baik, dia boleh kembali normal semula. Transition between AKI kepada CKD dalam tempoh 3 bulan pertama kita panggilkan sebagai acute kidney disease, ya. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, AKI ada banyak, ya. Selalunya AKI ni kita jumpa di hospital lah banyak, ya. Definisi AKI adalah kenaikan fungsi buah pinggang berdasarkan serum kreatinin 26.5 micromole per liter, ya. So naik ataupun kenaikan 1.5 kali ganda daripada baseline kalau kita ada bacaan dia, ataupun penyusutan air kencing kurang daripada 0.5 ml body weight per kg body weight selama 6 jam. Ini adalah tanda-tanda kerosakan buah pinggang acute, ya. Yang ni kita selalu banyak dapat referral daripada mana-mana department di hospital lah. Okay. So kerosakan buah pinggang acute berdasarkan definisi yang saya jelaskan tadi boleh jadi banyak punca. Antara punca-punca utama adalah sepsis, ya, jangkitan kuman dalam badan. Bila tekanan kita darah, tekanan darah kita rendah, kita tak sihat sebab jangkitan kuman dalam badan, so kita boleh mendapat acute kidney injury. Selain pada itu, ya, perkara-perkara lainlah yang boleh menyebabkan hemodynamic instability. Contoh kita ada pendarahan, ya. Kita buat major surgery berlaku pendarahan, ataupun even kita come dengan motor vehicle accident berlaku pendarahan, ya. Severe burns, ya, bila mana pesakit yang mengalami burns ni dia banyak lost fluids through the skin, ya. Dia blood pressure will be low. So bila low blood pressure, less perfusion to the kidney, blood supply to the kidney, so buah pinggang boleh rosak. Selain pada itu, jangan lupa certain medication yang ada potensi toksik kepada buah pinggang, terutamanya contrast media. Kalau kita nak buat CT scan contohnya, kalau pesakit itu tiada masalah existing buah pinggang, commonly tak ada masalah, selalunya tak ada masalah, ya. Tapi sekiranya pesakit sudah ada masalah buah pinggang, mungkin tahap 3, tahap 4, ya, sekiranya pesakit ini perlu melalui CT scan dengan kontras, ya. Maksudnya kita kena buat preparation untuk mengelakkan kontras induced acute kidney injury, di mana kontras itu sendiri menyebabkan potensi bacaan kreatinin akan lebih naik. So rujukan kepada doktor bahagian nefrologi adalah diperlukan untuk berbincang dengan faktor-faktor risiko itulah, ya. Okey. Ubat-ubatan tertentu juga boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Contoh kalau kita ambil painkiller, ya, dengan jumlah yang berlebihan tanpa kawalan dalam tempoh masa yang terlampau pendek, ya. Jadi dia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Okey, baik. So siapa yang berisiko untuk mendapat kerosakan buah pinggang acute adalah those elderly more than 65 years old,
mana-mana individu yang memang at the beginning sudah ada masalah buah pinggang kronik, lelaki, orang yang obese, orang yang ada darah tinggi, orang yang ada masalah jantung, orang yang ada masalah paru-paru dan sebagainya. Basically, mana-mana pesakit yang memang sedia ada sudah mempunyai penyakit kronik. Bila mereka ini dimasukkan ke hospital, for whatever reason, pesakit ini patut dilihat sebagai pesakit yang berpotensi mengalami kerosakan buah pinggang. So dalam mana-mana keadaan perawatan, kita kena pastikan risiko-risiko mereka untuk mendapat kerosakan buah pinggang acute harus dan perlu cuba dielakkan. Okey, punca-punca kerosakan buah pinggang acute ni ada banyak. Kalau kita tengok kedudukan buah pinggang kita tadi dekat loin, dekat pinggang. So, kalau kita lihat kerosakan itu boleh jadi berpunca daripada faktor-faktor bukan pada buah pinggang tetapi sebelum buah pinggang itu sendiri. Contohnya yang tadilah heart failure, sepsis, blood loss, seseorang yang mengalami dehidrasi yang teruk, itu boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang kerana masalah sistemik. Ataupun dia juga boleh disebabkan oleh masalah pada buah pinggang itu sendiri, the kidney itself. Contoh ni selalu pada perubatan glomerulonephritis pada radang buah pinggang. Pengambilan ubat tertentu yang menyebabkan tubules pada buah pinggang kita mengalami masalah necrosis ataupun kematian. Infection juga boleh menyebabkan direct infection to the kidney, dan juga kita istilahkan kerosakan postrenal disebabkan faktor selepas buah pinggang. Ini lebih menjurus kepada the urethra, ureter dan the bladder lah. Okey, contoh di sini contohnya adalah batu karang, urinary calculi. Okey, prostate ini yang paling common kita tengoklah, prostate cancer ataupun prostate hyperplasia ataupun apa-apa yang menyebabkan penyempitan pada saluran untuk yang mengeluarkan air kencing. Kalau ada obstruction, istilah mudahnya penyumbatan, so dia akan menyebabkan backflow to the buah pinggang dan ini yang menyebabkan kerosakan fungsi buah pinggang. So ingat, kalau kita deal dengan masalah kerosakan buah pinggang acute, kita kena tengok puncanya sama ada sebelum pre-renal, renal atau post-renal. Okey, manakala chronic kidney disease seperti mana yang saya jelaskan tadi adalah kerosakan buah pinggang yang kekal melebihi 3 bulan. So tiada istilah di mana kadang-kadang di klinik tu saya selalu pesakit bertanya, doktor, buah pinggang saya boleh baik lagi tak? Sedangkan kita dah follow up dia setahun, 2 tahun. So kalau kerosakan dah kekal melebihi 3 tahun, so bermaksud perawatan kita basically nak elakkan fungsi buah pinggang itu merosot. Dia tak ada istilah baik semula. Yang baik semula ni acute kidney injury. Okey. So, kita tengok kerosakan buah pinggang kronik ni dalam 2. Kalau kita tengok dekat sini ada 2 dimensi. Faktor X, faktor Y dekat sini. Kalau tengok daripada sini ke bawah, kita tengok daripada fungsi GFR, filtration, glomerular filtration rate. Ini ada cara untuk kita calculate, ada calculator dia. Basically kita tengok pada serum creatinine. The higher the serum creatinine, makin tinggi bacaan serum creatinine kita, makin rendah bacaan GFR. Okay. So kalau kita tengok kat sini, GFR yang melebihi 90, selalu kita istilahkan 90% adalah normal ataupun high GFR. 60 ke 89 mildly decreased, 45 to 59% mild to moderately decreased, 30 to 34 moderately to severe decrease, 15 to 29 severe decrease, and less than 15 kidney failure. Bermaksud the lower the eGFR, the more advanced, makin advance kerosakan buah pinggang tersebut. Ini yang selalu kita panggil tahap kerosakan buah pinggang. Tahap 1, tahap 2, 3 ni kita dividekan A and B. Kalau A itu lebih atas, B lebih bawah, lebih teruk. 4 dan 5. So pesakit perlu tahu mana-mana yang telah tahap 3, 4, 5 ni basically dia ada kerosakan tahap moderate to severe dah. So kena menjaga betul-betul buah pinggang kita. Kita kena hidup bersama kerosakan tersebut dan perlu menjaga
untuk mengelakkan dia merosot lebih cepat. Ya. Juga kita akan tengok daripada segi struktur penapisan pada buah pinggang tersebut yang kita panggil albuminuria. Ya. Kadang-kadang dengar doktor cerita pasal proteinuria. Ya. Benda yang sama, struktur penapisan pada buah pinggang. Makin banyak protein atau albumin yang keluar ke air kencing dan kita boleh cek melalui pemeriksaan air kencing, maka lebih teruk fungsi penapisan, makin teruklah keadaan buah pinggang tersebut. Ya. So kalau kita pesakit yang ada heavy proteinuria ataupun very high albuminuria, at the same time kita mempunyai stage 3B, 4, 5 dah. Ya. So tanda merah ni bermaksud pesakit-pesakit inilah yang amat berisiko untuk progres lebih cepat ke kerosakan buah pinggang end stage, ya, end stage kidney failure. So pesakit-pesakit inilah yang berwarna merah ni perlu meletakkan banyak perhatian terhadap pasal rawatan masalah kesihatan mereka. Ya. Okey, benda yang sama kita perlu faham bila kita deal dengan pesakit buah pinggang atau kita sendiri pesakit buah pinggang, kita perlu faham tahap mana. Tahap mana kita berada? Tahap 1, hijau. 2, 3, A, 3B, 4 atau 5. Kalau kita dah berada di tahap 5, bermaksud definisinya kidney failure dah tu. Kalau kidney failure tidak semestinya kita dah mulakan dialisis, tetapi dalam arti kata lain, doktor akan start bincang bila dah gagal sepenuhnya nanti apakah fungsi, apakah rawatan yang akan kita buat untuk mengambil alih fungsi buah pinggang tersebut. Ya. Baik. Jadi siapa yang berisiko untuk mendapat kerosakan buah pinggang kekal? Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, semua orang dah tahu dah by now, benda yang paling kita takuti yang perlu kita rawat adalah kencing manis. Ya. Kencing manis. Diikuti orang yang ada darah tinggi. Pesakit-pesakit yang ada masalah dua ni, ya. Perlu sekurang-kurangnya setahun sekali perlu di-screen untuk masalah buah pinggang. Perlu, wajib. Ya. Kalau anda kisahlah rawatan di mana sekalipun, jumpa GP, primary care, mana-mana doktor, pastikan ya kesihatan buah pinggang anda di-screen untuk masalah buah pinggang kronik. Selain pada itu, screening untuk masalah buah pinggang perlu dilakukan untuk elderly yang melebihi umur 65 tahun. Ya. Ini jelas kerana bila kita get older, the kidney also get older. We have to check. Ya. Individu yang obese, individu yang ada masalah jantung, metabolic syndrome. Metabolic syndrome orang yang obese, ada masalah kolesterol, ada masalah abdominal obesity, hypertension, diabetes. Ini ada satu package ni. Ya. Termasuklah mana-mana individu mengambil ubatan atas nasihat doktor dalam masa long term. Ya. Contoh, pesakit yang ada masalah spine, maybe spine injury, whatever, after accident, ya, dan terpaksa mengambil ubat-ubatan sakit as part of the rawatan, ya, bukan tak boleh ambil, cuma bila anda mengambil ubat-ubatan tersebut, ya, pada asalnya mungkin buah pinggang anda okey, tapi jadikan satu rutin untuk semak atau check, screen keadaan buah pinggang kita. Ini termasuklah pengambilan proton pump inhibitor. Ya. Dos pesakit yang ada masalah stomach, usus, peptic ulcer disease, ya, yang terpaksa ataupun perlu mengambil proton pump inhibitor. Once a while, check keadaan fungsi buah pinggang anda. Ya. Seelok-eloknya kalau ubatan tu dapat diberhentikan, perlu diberhentikan. Ya. Tak perlu untuk ambil dalam tempoh masa yang panjang. Okey, mana-mana individu yang mempunyai sejarah keluarga yang ada masalah buah pinggang perlu untuk menjalani screening juga. Pesakit gout sama juga konsepnya. Kadang-kadang pesakit gout dia akan ambil ubat tahan sakit. Ya. Sometimes also dia berisiko untuk dapat batu karang. Ya. So pesakit ini perlu kita beri perhatian dan mendapatkan screening untuk masalah buah pinggang. Ini termasuklah pesakit-pesakit lain yang ada masalah sistemik. Ya, yang ada potensi di mana buah pinggangnya pun kena, ya, autoimmune disease seperti SLE, ya, dan seterusnya. Alright. So mana-mana individu pada dasarnya yang mengalami masalah kronik, ya, ataupun non-communicable disease lah, ya, perlu at least, ya, sekali setahun, ya, check
status atau keadaan buah pinggang anda. Okay, saya nak merujuk kepada data yang kita ada pada tahun 2019, National Health and Mobility Survey. Data ni amat menakutkan kita semua berkenaan diabetes. Daripada first slide saya dah kata diabetes adalah musuh utama kepada buah pinggang, kepada buah pinggang. Dia penyebab utama kepada penyakit buah pinggang. Kalau kita tengok dekat sini 2019 survey yang telah dijalankan menunjukkan 1 in 5 Malaysians adult have diabetes. Ini adalah amat menakutkan. That's about lebih kurang 3.9 juta rakyat kita yang umur melebihi 18 tahun ada diabetes. Sekiranya individu-individu ini tidak menjaga masalah diabetes mereka sekarang, bermaksud ada potensi 10 ke 20 tahun akan datang, individu inilah yang akan jadi penyumbang kepada masalah kerosakan buah pinggang yang disebabkan oleh diabetes. Untuk masa sekarang ini, status CKD, orang yang berisiko mendapat masalah buah pinggang di Malaysia adalah 1 in 6. 1 in 6, about 25%. Okay. Apa yang saya nak tunjukkan di sini about diabetes in Malaysia, kalau anda tengok yang blue dengan merah, yang blue adalah did not know they have diabetes. About 8.9% tak tahu yang mereka ada diabetes. Only 9.4% tahu ada diabetes pada tahun 2019. So kumulatifnya 18.3% ada kencing manis pada tahun 2019. Dan kalau anda tengok data ni, dia saban tahun dia ada, bukan saban tahun, daripada 2011 sentiasa ada peningkatan setiap kali survey dilakukan. Baik, so macam mana kita nak screen? Doktor sebut banyak kali screen. So macam mana kita nak screen masalah buah pinggang? Amat mudah. Kita buat fungsi ujian darah untuk tengok fungsi buah pinggang, kreatinin. Kita boleh tengok daripada urine dipstick yang amat simple, tengok ada protein. Kalau ada protein, ada albuminuria, dan kita teruskan quantify berapa banyak kuantiti protein tersebut, berapa banyak kuantiti albumin in the air kencing. Dan of course sekiranya perlu berdasarkan pemeriksaan, kita perlu melakukan scan ultrasound kepada buah pinggang. Penyakit buah pinggang adalah satu penyakit yang amat silence. So hanya batu karang saja akan sakit. Selain pada itu, dia tak akan rasa apa-apa. It's a silent disease. So bermaksud sekiranya kita tak melakukan pemeriksaan, kemungkinan kita tak akan tahu sehinggalah timbul tanda-tanda. Masalahnya, buah pinggang ni adalah satu organ yang amat sempurna. Masalahnya, tanda-tanda tersebut hanya akan muncul sekiranya fungsi buah pinggang tersebut dah tahap akhir, baru dia akan muncul tanda-tanda tersebut. So pemeriksaan awal, screen adalah lebih penting daripada nak tunggu tanda-tanda. So don't let this happen when the kidney kita dah penat, dah letih, dah burn out, tak mampu nak menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi selalu saya ditanya di klinik, doktor, buah pinggang dah rosak, apa yang saya perlu buat nak pastikan buah pinggang tu baik semula? Jawapan saya, kalau boleh, kita perlu ada time machine. Sebab masalah buah pinggang kebanyakannya disebabkan oleh masalah yang sedia ada, systemic disease. Kalaulah saya boleh prescribe time machine kembali semula 10 tahun ke 20 tahun lepas, semasa first time diberitahu ada masalah kencing manis, itu adalah yang terbaik. Maknanya kita ubah lifestyle kita waktu tu. Tapi tak boleh. So bila kerosakan buah pinggang dah berlaku, apa kita perlu buat? Doktor selalu istilahkan adalah every single measure, tindakan yang kita buat untuk halt, perlahankan kerosakan dia atau prevent progression dia ke end-stage kidney failure ataupun kerosakan buah pinggang yang memerlukan dialisis dengan cepat. Itu kita akan buat. At the same time, kita akan memberikan rawatan yang untuk menghalang komplikasi-komplikasi kerosakan buah pinggang. So, tak boleh saya bagi time machine, tapi kita boleh buat sesuatu untuk melengahkan, untuk halt the progression to kidney failure.
Jadi rawatan kerosakan buah pinggang ni pada dasarnya kita boleh bahagikan kepada 3. Tapi jangan lupa yang keempat. Nanti saya akan terangkan. Yang pertama, bila pesakit ada masalah kerosakan buah pinggang, dalam arti kata lain, kerosakan tu kekal dan kurang pada 15%, mula ada tanda-tanda, doktor akan mula berbincang tentang rawatan ganti ambil alih replacement terapi terapi ambil alih fungsi buah pinggang tersebut. Bukan nak baik pulih, ambil alih fungsi saja. So antaranya adalah hemodialisis. Ini yang kita buat dialisis 3 kali seminggu 4 jam, pergi mana-mana dialisis center whereby kita guna mesin untuk ambil darah daripada badan kita, clean up dan masukkan semula darah yang bersih. Hemodialisis 3 kali seminggu. So 3 kali seminggu lah kita akan terikat selama 12 jam total dengan dialisis mesin. Ataupun kita boleh buat rawatan di rumah, peritoneal dialisis menggunakan cecair di rumah Yang ni ada tata caranya, tapi bagi saya lebih mudah dengan keadaan pandemik sekarang. Pesakit peritoneal dialisis lebih mudah kerana mereka hanya perlu melakukan di rumah. Atau yang terbaik adalah kidney transplant di mana pesakit-pesakit tertentu yang layak untuk melakukan transplantasi buah pinggang hidup ataupun daripada cadaveric penderma mati, kita akan memberikan priority kepada mereka supaya mereka dapat ganti buah pinggang so mereka akan dapat buah pinggang yang baru, bermaksud mereka akan bebas daripada rawatan dialisis secara air ataupun darah. So kalau kita lihat di sini buah pinggang yang lama yang kecut yang sudah tak berfungsi, ini tempat di mana kita letakkan buah pinggang yang baru dekat bahagian kita punya pelvic region buah pinggang yang baru akan diletakkan situ. Yes, prosesnya adalah macam-macam, tapi secara umum itu yang saya akan jelaskanlah di situ kedudukan buah pinggang yang baru. Ini contoh hemodialisis kalau kita dapat center yang macam ni, alhamdulillah, beruntung, cantik very convenient, very conducive, tapi apa pun hidup kita terikat dengan dialisis 3 kali seminggu selama 4 jam kita akan terikat dengan mesin. The machine is going to be our nyawa. Kalau kita tak buat dialisis, toksin akan naik dalam badan dan kita akan mengalami pelbagai komplikasi Peritoneal dialisis ada 2 jenis. Kita ada ambulatory peritoneal dialisis yang boleh buat sendiri at home, tak ada masalah, self buat sendiri di rumah, kita akan train, ataupun kita buat guna automated guna mesin dekat malam-malam automated setup dan tidur, dan bendanya sama juga, masih buat di rumah peritoneal dialisis. Pilihan yang ketiga yang terbaik sekali among all kepada ganti fungsi buah pinggang adalah kidney transplant Ada 2 jenis kidney transplant, penderma mati dan penderma hidup Kalau kita ada ahli keluarga yang layak untuk menerima, please come forward if you have family members with kidney disease, come forward dan kita boleh start bincangkan proses-proses saringan untuk kidney transplant Yang keempat yang doktor perlu jelaskan adalah konservatif bermaksud ini satu pilihan juga di mana-mana pesakit yang mengalami kerosakan buah pinggang kekal lepas kita semak masalah-masalah kesihatan sedia ada, kita akan memberikan pilihan konservatif di mana palliative care when the times come bila sampai masanya toksin akan naik, badan kita start mengalami komplikasi daripada toksin tersebut, kita akan memilih palliative care di mana tiada rawatan invasif dilakukan, tapi kita akan memberikan rawatan comfort care until end of the life. Itu salah satu pilihan juga yang perlu kita bincangkan dengan pakar-pakar buah pinggang. Baik. So apa yang kita dengar tadi tentang fungsi buah pinggang, beban kepada masalah buah pinggang, siapa berisiko apa rawatan kepada masalah pinggang, kita tak nak semua tu. Sekiranya kita belum lagi menghadapi masalah buah pinggang, tetapi kita masih sihat atau mengalami masalah penyakit kronik lain, belum ada masalah buah pinggang,
kita perlu jaga buah pinggang kita. Those yang dah ada masalah buah pinggang tersebut juga perlu jaga buah pinggang kita berdasarkan nasihat doktor. Ya, banyak cara untuk kita pastikan buah pinggang kita kekal sihat. Ya, tapi of course bila kita memberi nasihat tersebut, kita kena rujuk, kita kena refer back kepada individu berkenaan. Ya, baik. How can we protect our kidneys? What can we do for our kidneys? Kita ada 8 golden rules. Yang pertama, kalau anda masih sihat, muda belia, tak apalah, tak kisahlah. Apa kita perlu buat? Kita have to keep fit and be active. Exercise. Kita kena pastikan kita dapat body weight yang ideal untuk tinggi kita. Kita kena cuba mana-mana yang dalam lingkungan overweight or obese, kita kena ambil ikhtiar untuk dapatkan body weight yang ideal. Sebab bila kita dapat body weight yang ideal, not only we can reduce our blood pressure, but also we can reduce the risk of chronic kidney disease as well as hypertension, high cholesterol. So perkara utama, keep fit, exercise at least 150 minit seminggu. Kalau kita di hospital, bolehlah naik tangga, turun tangga selalu, just to keep fit. Kekalkan momentum, guna burn kita punya kalori, supaya kita dapat kekalkan body weight yang ideal. Yang kedua, ni penting ni, kita kena pastikan kita memakan makanan yang healthy. Yang healthy diet. Benda ni simple sahaja sebenarnya. Pastikan kita kurangkan pengambilan garam dalam makanan kita. Garam amat berbahaya. Kalau diambil secara berlebihan, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan akan menyebabkan, eventually menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Secara umumnya, jumlah garam yang kita boleh ambil roughly about 5 to 6 gram, ataupun 1 sudu camca, 1 sudu teh, 1 paras, 1 sudu teh, yang equal roughly about 2000 mg of sodium dalam garam tersebut. Cara mudah, try to cook on our own, sebab kebanyakan garam yang kita dapat daripada makanan kita berpunca daripada makanan-makanan segera, makanan-makanan segera ataupun restaurant food, where we cannot control the salt amount. So kalau boleh, kita cook sendiri, dan kita boleh pastikan jumlah garam tu kita limitkan. Tak kisahlah garam apa, garam halus ke, garam kasar ke, garam kosher ke, garam bukit ke, garam Himalaya ke, garam this, all garam. Jumlah yang perlu diambil perlulah 1 paras sudu teh sehari. So jangan terikut-ikut orang kata kalau kita ada nak jaga buah pinggang, ambil garam bukit. Bersama sahaja. So as long as dia garam, dia tetap garam. So pastikan the amount yang betul, bukan jenis garam. Tak ada. So garam adalah tetap garam. Okay. So macam mana yang kita tengok dekat sini, garam ni tak bagus. Bukan sahaja buah pinggang, dia boleh menyebabkan risiko dan dapat stroke, heart attack, heart failure, fluid retention, kidney failure, and even osteoporosis. So rakyat Malaysia kebanyakannya mengambil garam 70%, melebihi 70% daripada sumber-sumber processed food, daripada makanan-makanan segera dan makanan-makanan daripada restoran. Bermaksud kita tidak mengawal pengambilan tersebut dan kita tak boleh nak limitkan jumlah garam dalam badan. Seeloknya, bila kita ada masalah, sedia ada, katalah kita dah ada darah tinggi, so kita kena ambil maklum kandungan garam pada setiap makanan kita makan. Benda ni bunyi senang, saya yakin dan percaya amat sukar dilakukan, kecuali kita betul-betul iltizam, bertekad untuk merubah cara hidup kita. Okey, yang ketiga, blood sugar. Seperti mana juga yang telah saya tekankan daripada asal, gula. Figure yang sama saya nak tunjuk, 18.3% of Malaysian now ada kencing manis. Yang paling menakutkan, 8.9% tak tahu dia ada kencing manis. Mungkin di kalangan kita pun ada yang ada kencing manis tapi tak tahu. Tapi whatever it is, apa yang kita perlu buat, kalau kita belum ada kencing manis,
ya, dan kita ada sejarah keluarga yang ada kencing manis, kita kena pastikan, ya, kita jaga cara pemakanan kita, especially tentang gula, supaya in the future kita tak dapat kencing manis sebab kita dah ada sejarah keluarga. Kalau kita dah ada kencing manis, kita kena pastikan in whatever way supaya kencing manis kita terkawal. Okay? Supaya kencing manis kita terkawal. Okay? Mana-mana yang tak pernah tahu ada kencing manis, mudah saja simple check. We can do a glucometer check. Lepas tu kita boleh even check darah kita untuk memastikan kita tidak tergolong daripada 8.9% yang ada kencing manis dan tidak tahu. Kita kena ambil maklum juga, sesiapa sahaja yang masalah kencing manis, always ask your doctors, ya, sama ada buah pinggang dah kena ke tidak, belum kena ke tidak. Ya. So sebab macam saya tekankan tadi, ya, 70% of our new end-stage kidney failure patient di Malaysia adalah disebabkan kencing manis. Ya, 1 in 2, ya. Maknanya setiap daripada 2 orang, setiap seorang akan ada masalah buah pinggang di kalangan pesakit kencing manis. So, mana-masa siapa yang ada masalah kencing manis, please take care and ambil tahu keadaan buah pinggang anda. Baik. Yang keempat, tekanan darah. Ya, tekanan darah. Sama juga tekanan darah boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Tekanan darah yang normal adalah 120/80. Ya, sesiapa yang punya tekanan darah melebihi 140/90 by definition daripada WHO dikategorikan mempunyai tekanan darah tinggi. Ya, daripada data yang sama daripada National Health and Mobility Survey pada tahun 2019, 3 daripada 10 rakyat kita ada masalah darah tinggi. Ya, darah tinggi. Hanya separuh sahaja yang tahu. Ya, hanya separuh sahaja yang tahu ada masalah darah tinggi. And yang paling menakutkan adalah among those yang ada tekanan darah tinggi ni, hanya 45% sahaja darah tingginya terkawal. Maknanya lebih 50%, lebih 50% walaupun dah tahu ada masalah darah tinggi, tetapi kita tak ambil inisiatif untuk memastikan tekanan darah kita terkawal. So perlu bincang dengan pakar perawat atau doktor perawat, ataupun sekiranya kita ni culas ambil ubat tekanan darah, kena pastikan, ya, kita more compliance, ya, dengan ubat-ubatan kita. And antara lain untuk menjaga tekanan darah ni adalah kawalan pengambilan garam dan monitor lah, ya, dekat rumah keadaan tekanan darah kita, bacaan, supaya kita sama-sama ambil maklum kawalan buah pinggang kita, kawalan tekanan darah kita. Bukan sahaja tahu ada masalah, tapi yang lebih penting bila kita ada masalah, kita kena pastikan masalah kita ada, penyakit kita ada itu dikawal dengan baik untuk mengelakkan komplikasi-komplikasi lain seperti kerosakan buah pinggang. Pengambilan air, in general untuk individu yang sihat, kita syorkan 8 gelas sehari, roughly about 2 liter lah, ya, untuk individu yang sihat. Itu pun bergantung kepada keadaan cuaca. Sekarang ni kat Malaysia kalau tengah hari panas, so mungkin kita boleh minum lebih daripada 2 liter. Kalau kita exercise pagi-pagi, ya, kita perlu minum lebih, ya. Cuma pengambilan air ni perlu diubah bergantung kepada keadaan kesihatan semasa kita lah, ya. So jangan pukul sama rata, ya. Kalau orang yang lain boleh ambil 2 liter, kalau salah seorang individu ada masalah jantung ataupun pernah dirawat untuk masalah kegagalan jantung ataupun heart failure, so individu ini secara umum akan dinasihatkan untuk mengawal pengambilan air. So bermaksud individu tak boleh ambil lebih lah. Dengan kata sebab nak jaga buah pinggang nak minum 2 liter sehari, tapi lupa pasal jantung. Tak boleh macam tu, ya. So pengambilan air perlu kita ikut keperluan keadaan kesihatan juga, ya, especially keadaan kesihatan buah pinggang dan jantung, terutamanya jantung. Buah pinggang selalunya doktor jarang mengesyorkan kurang ambil air ataupun untuk mengambil air dalam jumlah yang sedikit, kecuali kerosakan tersebut amat teruk, ya, ataupun telah melampaui tahap 4 dan 5. Yang ini kena bincang dengan doktor yang merawat mengikut
situasi mengikut tahap kerosakan buah pinggang tersebut. Ya. Okey. Yang keenam, senang bunyinya tapi susah nak buat. Ya. Don't smoke. Ya. Mana-mana individu yang merokok boleh cuba untuk berhenti kal. Ya. Kenapa? Sebab asap rokok ya, dia akan menyebabkan salur darah kita menjadi berlakunya penyempitan. Ya, so bila berlaku penyempitan, whatever blood yang akan sampai ke buah pinggang jadi tak cukup, so akan merosakkan fungsi buah pinggang, dia akan membebankan buah pinggang. Ya, bukan itu saja, merokok juga boleh menyebabkan risiko kanser sebanyak 50%. Ya, jangan jadi macam pak cik tu. Ya, dia tukang tampal dan dilarang merokok, tapi the most interesting part dekat mulut dia ada rokok. Ya, so stop smoking. Ya, so masa siapa yang ada masalah chronic disease ataupun belum ada masalah chronic disease, kalau anda perokok, bolehlah mula untuk berhenti merokok sebab merokok tidak membawa kebaikan. Bukan sahaja perokok yang aktif, perokok yang pasif, kita menghidup asap rokok orang lain pun akan menyebabkan masalah kesihatan. So it's not fair, tak adil, tak acik untuk kita memberikan udara yang tidak sihat kepada orang lain. Yang ketujuh, yang ni common, biasa kita bincangkan, kita tak nak, tak galakkan mana-mana pesakit untuk mengambil over the counter painkiller yang berterusan tanpa monitoring, painkiller or anti-inflammatory. Sakit pinggang, ataupun sakit lutut, pergi farmasi beli painkiller. Ya. So kena berhati-hati. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengambilan secara berpanjangan tanpa pemantauan, ya, mungkin boleh menyebabkan masalah kepada buah pinggang itu sendiri. Ini terutamanya kepada mana-mana pesakit yang memang dah ada masalah buah pinggang. Katalah dia ada masalah buah pinggang tahap 4 ataupun tahap 3, ya. Kemudian katalah sakit lutut. Kalau nak pergi mana-mana farmasi atau mana-mana doktor untuk mendapatkan ubat tahan sakit, kita kena beritahu kepada doktor atau pegawai farmasi tersebut masalah buah pinggang kita supaya kita dapat diberikan ubat tahan sakit yang friendly to the kidney. Bukan tak ada, ya. Tapi kalau kita tak cerita, kita hide, kita tak beritahu, so apa akan berlaku? You get the drugs that bagus untuk kesakitan, tapi eventually buah pinggang akan terkesan, ya? Dia akan rosak dengan cepat. Konsepnya masih sama, pengambilan ubat tahan sakitnya, jumlah yang banyak berterusan akan menyebabkan penyempitan kepada salur darah kepada buah pinggang. So eventually nanti less perfusion, kurang blood supply kepada buah pinggang, so buah pinggang itu akan terbeban. Bukan itu saja, dia menyebabkan blood pressure tinggi juga. Ubat tahan sakit juga tak bagus sebenarnya untuk orang yang ada masalah jantung. Dan dia menyebabkan high potassium, low sodium, macam-macam lain. So be careful. Sekiranya kita ada masalah buah pinggang dah, bila kita nak mengambil ubat tahan sakit, kita kena bincang dengan doktor perawat dan berhati-hati. Kalau kita belum lagi ada masalah dan tiada masalah buah pinggang, kalau kita selalu ambil ubat tahan sakit, kena check, kena monitor keadaan dan status buah pinggang kita. Lagi satu berkenaan pengambilan herbs, herbal medications. Kebanyakan report yang kita dapati kerosakan buah pinggang selepas pengambilan herba-herba disebabkan oleh satu herba yang kita panggil aristocolic acid. Aristocolic acid ini adalah komponen daripada herba tersebut yang boleh memudaratkan buah pinggang kita. Banyak, kalau kita tengok laporan-laporan bagaimana ubat-ubat herbal medications menyebabkan kerosakan buah pinggang, banyak nama-nama je. Cuma pada dasarnya apa yang saya nak tekankan, bila kita mengambil sesuatu ekstra, ataupun suplemen yang tak perlu, kita kena pastikan kita kena tengok keadaan buah pinggang kita. Kalau tak perlu ambil dan tak perlulah. Contoh dekat sini case report, it's not only pengambilan herba, pengambilan buah-buahan secara berlebihan pun berbahaya sebenarnya. Jengkol, siapa tahu jengkol? Jengkol adalah jering. Kalau kita ambil jering yang dengan amount yang amat banyak, kalau kita dah sedia ada masalah buah pinggang, dan itu akan menyebabkan toxic compound dan jengkolic acid boleh menyebabkan batu karang.
ya, obstructive uropathy, jengkol. Pengambilan starfruit juga, buah belimbing, ya, dia ada oxalic acid. Oxalic acid juga boleh menyebabkan kristal pada buah pinggang kita. Licorice, ya, gula-gula licorice, banyaklah, ya. So moralnya, bila kita nak memakan atau mengambil sesuatu, kita kena faham kenapa kita ambil. Dan apa-apa yang kita ambil tu perlu dirujuk semula kuantiti dia bagaimana and berapa lama kita nak ambil. Kalau kita ambil atas asbab sesuatu itu ada kemungkinan protektif daripada penyakit buah pinggang, sebab saya selalu dengar ambil ni sebab baik untuk buah pinggang, ambil tu, ambil. Belum ada lagi kajian sains yang menyokong pengambilan suplemen-suplemen tertentu dari segi sudut makanan kesihatan, sudut makanan yang boleh suplemen yang boleh menyebabkan pulihnya fungsi buah pinggang. Bukan dahlah tak pulih, dia akan merosotkan fungsi buah pinggang. Kita jumpa banyak dekat klinik. And yang terakhir sekali, saya sebut banyak kali, kalau kita jatuh dalam grup yang berisiko tinggi, kita ada kencing manis, kita ada high blood pressure, kita obese, kita ada family history yang ada masalah buah pinggang or dialysis, we should come forward and check fungsi buah pinggang. Cara yang amat mudah, pemeriksaan air kencing dan pemeriksaan darah. Simple sahaja. Dan ambil maklum, ambil tahu status tahap buah pinggang kita. Baik, okay, kita dah dengar panjang lebar dah, saya berceloteh. So all in all, kita kena faham, sebagai konklusinya, penyakit buah pinggang adalah penyakit yang silent. Kita perlu menjaga kesihatan buah pinggang kita. Kita perlu sayangi buah pinggang kita. Kebanyak penyakit-penyakit kronik, eventually dia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, terutamanya penyakit kencing manis. Ambil maklum masalah kesihatan kita. So keep fit, be active, keep healthy diet, don't take unnecessary supplements, okay, check your blood pressure, check your sugar, pastikan terkawal, don't smoke, stop smoking, okay, and then don't take over the quantum medication unnecessarily, okay, and drink enough water based on apa yang badan perlukan, okay. So sekiranya kita ada masalah penyakit-penyakit kronik, sentiasa ambil maklum, sentiasa ambil tahu keadaan buah pinggang kita. Alright. So saya juga ingin menjemput semua untuk bersama-sama kami daripada Persatuan Malaysian Society of Nephrology untuk bersama-sama menyambut sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat kebangsaan pada 13 Mac Sabtu ni pada 9 pagi ke until 12.30 hari di FB Live My Buah Pinggang. Tema pada buah pinggang pada tahun ini, living well with kidney disease, ataupun dalam bahasa Melayu kita, bahasa kebangsaan kita, hidup sejahtera dengan penyakit buah pinggang. Walaupun hakikatnya sekiranya kita ada masalah buah pinggang, kita masih boleh mendapatkan hidup yang sempurna, hidup yang sejahtera berdasarkan pemantauan rawatan yang sedia ada. Okay, with that, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar ceramah saya pada hari ini, dan saya berharap dia akan memberi manfaat kepada semua. Thank you.